Najah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
لا إله إلا الله محمد نبي الله 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 لا إله إلا الله محمد حبيب 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله 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 حق الله الله حق الله الله حق الله الله حق الله الله حي 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 الله الله حي
Allahu Allah Hayy. Allahu Allah Hayy. Allahu Allah Hayy. Ya Qayyum 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 Allah Hayyun Daim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Ya Afu, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Quddus, Ya Jalil. Wahai Allah yang Maha Pemaaf, wahai yang Maha Pengampun, wahai yang Maha Penerima Taubat, wahai yang Maha Suci, yang Maha Agung, maafkanlah kami, ya Allah, ampunilah kami, terimalah taubat kami, suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan berhala. Ya Nur, Ya Hadi, Ya Haq. 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 Wahai Allah yang Maha Pemilik dan Maha Pemberi cahaya, yang Maha Pemberi petunjuk, yang Maha benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta makrifat-Mu ke dalam hati kami. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Wahai Allah yang Maha Pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau, ya Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai Allah yang Maha Lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras, agar sentiasa gemetar ketika disebut nama-Mu. Ya Hafiz, Ya Muhaimin. 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 Wahai Allah yang Maha Pemelihara lagi Maha Pelindung, peliharalah, lindungilah dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari'u, Ya Bari'u, Ya Bari'u, Ya Bari'u, Ya Bari'. Wahai Allah yang Maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agama-Mu dan abdi-Mu yang sejati. Ya Alimu, Ya Hakimu, Ya Rashid. Ya Alimu, Ya Hakimu, Ya Rashid. Ya Alimu, Ya Hakimu, Ya Rashid. Ya Alimu, Ya Hakimu, Ya Rashid.
Ya Alimu, Ya Hakimu, Ya Rashid. Wahai Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha cerdas. Kurniakanlah kami ilmu ma'rifat, agar kami benar-benar mengenali dan mentaatimu. Curahkanlah hikmah dan kebijaksanaan, agar kami menjunjung segala titah perintahmu. Berilah perhatianmu dan kasih sayangmu dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu, Ya Karimu, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyumu, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna, Ya Arhamar Rahimin. Ya Hakimu, Ya Karimu, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyumu, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna, Ya Arhamar Rahimin. Ya Hakimu, Ya Karimu, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyumu, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna, Ya Arhamar Rahimin. Ya Hakimu, Ya Karimu, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyumu, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna, Ya Arhamar Rahimin. Ya Hakimu, Ya Karimu, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyumu, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Wahai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Tuhan kami. Layakkanlah kami, ya Allah, menjadi golongan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Terima dan berkatilah himpunan kami. Salawat syifa. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Allahumma anta rabbuna, la ilaha illa anta, khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'adika mastata'na, na'udhu bika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika alayna, wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana, فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba-Mu. Dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian dengan-Mu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami
dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, maka sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat, tiada siapa yang dapat mengampunkan segalanya melainkan Engkau ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifak. Sucikanlah amalan-amalan kami daripada riya. Sucikanlah lidah-lidah kami daripada berdusta. Sucikanlah mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Kerana itu, janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami, sehingga menyebabkan kami sesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah pemberian. Doa Rabbitah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wasiq Allahumma rabitataha wa adim wuddaha wa adiha kullaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhimu, bersatu memikul beban dakwah. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjukkanlah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak kunjung malap. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati ini dengan ma'rifat, pengetahuan sebenar tentang. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada di dalam perjuangan agamamu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan ini. Ya Allah, restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda semuanya. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubina wa aslih zata bainina wansurna ala aduwika wa aduwina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma adhil asyirka wal musyrikin.
اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ihzimhum ihzimhum mansurna alaihim. Ya Allah, ampunilah kami mukminin mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami dan menangkallah kami ke atas musuhmu dan musuh kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang-orang Islam. Ya Allah, hinakanlah syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami. Dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka. Mereka dan kemenangan pada kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bunda-bunda yang dikasihi, kawan rakan-rakan yang mengikuti majlis kita pada hari ini, diucapkan semoga berada dalam keadaan aman, tenteram, sehat walafiat. Syukur alhamdulillah. Dia dah bilang. Syukur alhamdulillah dapat lagi kita bersama-sama pada hari ini. Sahabat lama tak nampak. Pergi luar negara ke? Ya, pergi luar negara. Oh, kat rumah. Ibu Maria. Oh, ya, ya. Itulah lemahnya saya ni. Saya tak berapa ni ingat. Tak nampak baru tahu. Ni nama muka serupa je. Ya, ya. Okey. Kawan-kawan sebelah sana ada kan ni? Tak gambar ni tak ada ni. Saya tak pandai nak buat ni. Ada 23 orang Ustazah dekat ni alam maya. Okey. Ni Datin ada. Okey. Okey, syukur alhamdulillah kita berada dalam majlis pada hari ini. Saya nak ulang sedikit tentang ayat yang ataupun surah yang telah lalu. Apa nama surah yang telah lalu? Yang kita baca minggu sudah. Surah apa? Al-Qari'ah kan. Bunda, apa dia? Al-Qari'ah tu bunda? Saya nak tanya bunda. Hari kiamat. Lupa dah kata bunda. Mana hari kiamat? Hari kiamat.
Hari kiamat ni macam-macam ada nama dia. Allah bagi pada nama hari kiamat ni sesuai dengan keadaan huru-hara, keadaan dahsyatnya hari kiamat itu. Kalau kata qari'ah tu apa makna qari'ah? Asal rootnya, asal akar katanya ialah qara'ah. Qara'ah tu mana-mana hentaman ataupun pukulan yang sangat kuat. Pukulan yang sangat kuat. Dan berlaku di hari kiamat, pukulan yang sangat kuat. Pukulan terhadap langit, pukulan terhadap bumi, pukulan mana sebut sampai dinamakan al-qari'ah. Al-qari'ah. Mal qari'ah. Apa dia qari'ah tu? Mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah? Muhammad, kamu tahu ke apa dia qari'ah? Itu Allah sendiri menjawab. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Qari'ah tu hari kiamat tu, di antara fenomenanya ialah an-nas, yauma yakunun nas, manusia ni, yauma yakunun nas, hari di mana manusia kal farashil mabsus. Mereka itu keadaan mereka seperti apa? Farash. Kupu-kupu, tak boleh kata kelkatu, tak boleh kata yang terbang-terbang tu. Semua termasuk di dalam al-farash. Farash yang macam mana? Al-mabsus. Mabsus apa makna? Berterbangan. Berterbangan bukan terbang relax-relax. Terbang tak ketahu hala ni. Belaga hang aku kata orang. Belaga hang aku kata orang. Macam kelkatu lah. Kelkatu apabila dia keluar daripada lubang dia tu, dia tengok aja cahaya, dia terpa pergi dekat cahaya tu, semua kat terpa tak kira dah. Hantuk aku terhantuk hang apa semua. Maka jatuh al-faraj, macam itulah manusia. Keluar daripada kubur masing-masing dalam keadaan tak tentu apa. Tak tentu orang nak tuju ke mana. Kerana terlalu takutnya, kerana terlalu kita kata huru-haranya hari kiamat dia sampai tak tentu hara nak tuju ke mana. Seperti yang digambarkan oleh Allah dalam ayat Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari kiamat itu juga ialah hari yang berlari seseorang tu daripada saudara dia. Dia lari. Kalau di dunia dia jumpa saudara dia nak pergi peluk, dia nak pergi peluk, cium, nak macam seolah rindu kan? Rindu. Tapi kalau hari kiamat tak ada, kau tak tahu ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, lari. Min akhihi wa min ummihi wa abi. Nampak mak, nampak ayah pun tak tahu ya. Kalau di sini, kalau di dunia kita dengar aja mak ayah kita datang rumah adik kita ke abang kita, masa tak sabar nak jumpa mak ayah kan. Nak pergi peluk mereka, nak buat mesra-mesra. Tapi hari kiamat tak ada dah. Lari, yafirru makna lari. Bukan sikit-sikit punya lari. Lari memang sungguh, lari nak mengelak sungguh. Wa min sahibatihi wa bani. Lari, nampak isteri pun lari. Nampak isteri pun lari. Nampak anak pun lari. Itu yang lebih heran. Nampak anak pun lari. Kita kalau di dunia dengan anak, Allah, anak kita tu macam kita nak telan balik lampu. Kita punya sayang kita kepada anak kan. Ya Rabbi ya Karim. Tak tahu nak cerita lah. Tapi bila kiamat besok sudah habis, tak ada itu semua. Tak ada. Itu dia yang akan berlaku dahsyat. Itu satu fenomena. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ainil manfus. Lihat kepada jibal, bukit bukau gunung ganang. Jabalun satu, jibal, bukit bukau gunung ganang. Banyak jamak kepada jabalun. Jabal. Kita pergi Mekah, orang pergi Mekah lah ni tengok Jabal Sur, Jabal Nur. Mereka duk melawat tu. Jabal. Itu satu bukit lah. Kalau banyak, jibal. Al-jibalu. Takunul jibal. Dan bukit bukau gunung ganang akan jadi macam mana? Kal-ihnil manfush.
Seperti apa? Bulu-bulu. Seperti bulu. Kalau tadi kita tengok, bukit buka Gunung Ganang sekarang ni, tegak, keras, tegak, teguh, berdiri di atas bumi ini sebagai pasak pada bumi. Tapi bila tiba hari kiamat besok, akan jadi seperti bulu, seperti debu, berterbangan, habis hancur, sudah hancur-hancurnya. Kalau ainil manfus, yang berterbangan. Itu dua fenomena yang ditunjukkan di dalam ayat ini. Lepas tu dikatakan faman saqulat mawazinu fahuwa fi 'aishatir radiyah. Saya nak kalau boleh kita faham. Janganlah duk biar ayat tu duk ada dalam Al-Quran tanpa kita ambil perhati masuk ke dalam dada kita bila kita baca. Kan kita nak baca ayat ni dalam sembahyang. Kan bila kita baca faman saqulat, Allah takutnya ya Allah. Allah takutnya ya Allah, mana dia amalan aku ni, berat dah timbangan aku ni, timbangan amalan aku ni, macam mana ni? Cuba insafkan, cuba fikir macam tu. Barulah bermakna sembahyang kita, barulah khusyuk sembahyang kita kan. Faman saqulat mawazinuh. Siapa yang saqulat, saqil, saqaf ya lam ataupun saqaf lam, verbnya dalam bentuk 3 huruf tu saqula. Kalau dari segi adjektifnya sifatnya saqilun. Macam disebut dalam hadis apa? Tingkat. Disebut kalimatan. 2 kalimah. Saqilatani fil mizan. 2 kalimah yang berat di sisi timbangan, di dalam timbangan nilai Allah. 2 kalimah yang berat timbangannya di sisi Allah. Saqilatani fil mizan, berat jika ditimbang di sisi Allah. Kalimatani saqilatani, tu saqil tu adalah makna berat. Saqilatani fil mizan. Saqilatani fil mizan, khafifatani 'ala lisan. Khafif makna lawan kepada saqil, khafif mana ringan. Ringan dari segi khafifatani 'ala lisan. Ringan di atas lidah. Mana lidah nak sebut tu sangat ringan, mudah. Habibatan ila rahman, sangat disayangi, dikasihi oleh Allah. 2 kalimah ni. Apa dia kalimah tu? Subhanallahil azim. Apa dia kalimah tu? Ustazah selalulah duk sebut. Kata ustaz apa tu? Ustaz yang kecil-kecil comel tu, dia kata, tahun sudah dah cerita, 2 tahun sudah dah cerita, 3 tahun sudah dah cerita, ni dah cerita. Duk cerita tu ya. Buatnya tidak. Itulah kita. Bukan macam zaman Nabi dulu. Nabi cakap saja terus buat. Nabi cakap saja ni nak memberatkan timbangan kamu ini, buat terus. Kita duk tangguh lagi, nantilah dulu. Duk sehat lagi ya. Nantilah dulu. Nanti, kita tu nanti. Jangan nanti. Jangan nanti. Inilah yang akan termasuk di dalam apa yang akan saya sebutkan nanti. Iaitu dia janji itu sudah amalan-amalan yang boleh memberatkan timbangan kita. Amalan itu ringan, tapi boleh memberatkan timbangan kita. Timbangan amalan kita. Ini yang nak dilanjutkan lagi. Faman saqulat mawazinu, siapa yang berat timbangannya, bahwa fi 'aishatir radiyah, dia akan berada di dalam kehidupan yang bahagia di sisi Allah. Waman khaffat mawazinu, siapa-siapa yang ringan timbangannya, maka hawiyah, maka dia akan berada di neraka hawiyah.
Wama adraka ma hiya. Apa dia? Hawiyah tu narun. Api yang sangat panas. Narun hamiyah. Jadi saya nak sambung tentang amalan-amalan yang boleh memberatkan timbangan kita, ya, amalan yang boleh memberatkan timbangan kita. Itu tadi satu, itulah tadi yang saya sebut dalam hadis tadi, kalimatani thaqilatani fil mizan khafifatani 'alal lisan habibatan ila rahman. Makna sangat disayangi oleh Ar-Rahman, iaitu Allah SWT. Sekiranya kita dapat setiap hari ataupun kita boleh ingat dua kalimah ini, itu apa dia? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Benda-benda yang nak lazimkan, amalkan. So, ini datangnya daripada hadis yang sahih, ya. Okey, itu dari segi zikir, dari segi zikir. Okey, dari segi ilmu, dari segi ilmu. Macam majlis kita, majlis ilmu ni, majlis ilmu yang kita sedang duduk ni. Man salaka tariqan. Ada hadis riwayat Muslim. Hadis sahih lah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang memasuki salaka tariqan, siapa yang memasuki tariqan, suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, menuntut padanya ilmu, makna dia menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan untuknya jalan ke syurga. Allah akan memudahkan untuknya jalan ke syurga. Macam mana Allah mudahkan dia jalan ke syurga? Dia masuk di majlis ilmu, betul. Allah memudahkan dia jalan ke syurga, macam tu. Asal saja duduk dalam majlis ilmu, asal ada majlis ilmu, pergilah. Pergi betul balik. Betul? Buat apa? Dah tahu kena amal lah. Bila dah tahu, amal. Bila amal, itulah yang akan membawa kita kepada dapat mencapai syurga. Syurga Allah SWT. Itu dia. Jadi sebab itulah kita ni jangan kita jangan kita sering menarik diri daripada majlis ilmu. Ada saja majlis ilmu mana mudah kita pergi untuk mendengarnya. Pergi. Jangan enggan, jangan rasa segan untuk pergi. Mana? Sebab kita akan memudahkan kepada kita, Allah mudahkan kepada kita jalan untuk menuju ke syurga. Kemudian ada satu hadis lagi. Hadis ini riwayat At-Tabrani. Mungkin saya dah baca itu. Man ghada ilal masjid. Man ghada, siapa yang pergi. Ghada tu makna pergi. Zahaba, siapa yang pergi ilal masjidi, ke masjid. Kan senang kan orang belajar bahasa Arab dah faham dah tu. Man siapa. Ghada mungkin ni baru tahu ini apa. Pergi. Ghada tu makna pergi. Ilal masjidi, ila ke masjid. La yuridu. Roda yuridu. Dia tak menghendaki, melainkan illa ayata'allama khairan. Dia pergi masjid tu dia tak nak, melainkan dia nak belajar, yang mempelajari kebaikan. Pergi masjid. Ini sekarang banyak orang pergi masjid. Kita kalau boleh pergi, kita pergi. Mana dengan tujuan untuk mempelajari kebaikan atau au yu'allimahu, atau nak mengajar. Ustazah akan pergi, dia nak mengajar. Kalau kita ni nak pergi belajar.
Kana lahu, besar, ganjarannya sangat besar. Kana lahu ka ajri hajjin taman hajjat. Dia dapat ibarat pahala yang orang yang buat haji. Pahala orang buat haji. Kita nak pergi haji tak boleh dah kan, benda kan. Kita dah 70, tak boleh dah kita ni nak pergi haji. Umrah kot boleh lagi kot nak. Haji memang tak boleh dah. Haji tak boleh. Jadi kalau kita nak dapat pahala pergi haji, ini dia. Ini dia. Senang ke tak senang? Senang. Bagi kita yang ada, boleh lagi, ada kemudahan, boleh lagi pergi, kita pergi. Dengan tujuan, hanya kita nak belajar, kalau yang nak ni, hanya tujuan dia nak pergi mengajar. Maka dia akan dapat, kana lahu, adalah baginya, ka ajri, seperti pahala, hajin. Seperti, ganjaran pahala haji yang sempurna haji. Rasulullah tambah lagi, sempurna hajinya. Maknanya macam pahala orang pergi haji lah. Nak pergi haji kan susah. Kalau umur ni dah tak boleh. Nak sedia belanja lagi. Sehat kan tak sehat? Tu kena tengok semua tu. Tak sehat dah. Lutut sakit. Semua sakit sana, sakit sini. Tak boleh nak pergi dah. Ni. Kita nak dapat haji. Ini kita buat. Okey. Itu mengenai ilmu ya. Okey. Senang lagi nak dapat pahala, nak dapat berat timbangan. Itulah menyebut seperti mana yang disebut oleh tukang azan. Kan? Kalau tukang azan kata Allahu Akbar, kita pun sama. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita pun sebut sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun sebut sama. Hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Kemungkinan ini pun kita rasa benda yang kecil, remeh saja. Ada orang yang buat tak tahu je. Bila dengar azan buat tak tahu je. Ustazah jawab dalam hati lah. Bukan main. Tak nampak pun mulut kamu kumat kami. Jawab dalam hati lah. Dia jawab ada je alasan dia kan. Apa salahnya kita jawab seperti mana yang disebut oleh tukang azan. Sebab Nabi kata Iza qala al-mu'azzinu Allahu akbar faqala ahadukum Allahu akbar. Kena sebut, kena kata. Bukan kena duduk diam. Macam kita dalam semayang kan. Dalam semayang kita kena baca. Baca bukan kumat kamit. Bukan kumat kamit, tak ada suara. Kumat kamit tak boleh. Tak sah semayang kita kalau kita kumat kamit saja. Mesti ada. Bismillahirrahmanirrahim. Mana kena bunyi. Kalau boleh sekurang-kurangnya didengar oleh telinga kita. Ada orang yang kumat kamit, ya tak ada. Bukan baca tu dia kumat kamit. Baca alham kena baca. Kena baca, orang didengar oleh telinga. Macam tu juga. Ini kata qala, kata. Dia kena sebut. Sampailah akhirnya Allahu Akbar, dia kena sebut. Akhir dia Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah. Dia sebut juga. Kemudian bila dia kata la ilaha illallah akhir tu min qalbihi, sebutan la ilaha illallah itu daripada hatinya, bukan cakap macam leka gitu aja. Makna dia faham betul-betul pada la ilaha, tidak ada Tuhan. Tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. La ilaha illallah itu makna ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dia datang daripada hati dia yang ikhlas tu. Maka Rasulullah kata dakhalal jannah. Dia akan masuk syurga. Ini juga hadis ya. Hadis itu diriwayatkan daripada Muslim. Riwayat Muslim. Ini sahih lah. Kalau Bukhari Muslim tu hadis sahih. Itu sebutan azan. Apa lagi yang boleh kita dapat pahala yang mudah-mudah?
dapat pahala yang mudah-mudah, iaitulah membaca doa selepas dengar azan. Membaca doa selepas dengar azan. Hari-hari kita duduk dengar, tiap waktu kita dengar kat TV. Kalau ni tak tahulah, kalau tak baca lagi tak tahulah. Kita kena sebut tu. Sebab ada hadis ni mengatakan man qala hina yasma'ud du'a, man qala hina yasma'un nida. Siapa yang berkata selepas dia dengar azan, nida tu makna azan. Dia kata apa? Itulah macam dalam TV tu. Bukan macam dalam TV, macam yang kita duk baca selalu. Kita baca selalu dah. Senang aja. Jangan ambil enteng. Maknanya kita gunakan sepenuhnya. Mana benda tu kita tahu. Kita tahu kalau kita tak buat sangat-sangatlah rugi. Bila kita tahu, kita buatlah. Yang boleh mendatangkan pahala kepada kita. Man qala hina yasma'ud du'a. Cuba tengok apa ganjaran dia. Besar ganjaran dia. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adta. Nabi kata kalau dia sebut selepas dia dengar azan, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Apa janji dia? Telah dijanjikan, iaitu apa dia? Pasti syafaatku merangkuminya pada hari kiamat. Dia akan mendapat syafaat daripada Rasulullah pada hari kiamat. Pada hari kiamat, mana selepas azan doa. Itu banyaklah. Azan kita jawab, lepas azan kita doa. Kan banyak dah tu ganjaran-ganjaran yang akan kita perolehi daripada apa yang kita fahami daripada hadis tadi ya. Kemudian apa lagi? Siapa tak boleh? Siapa tak boleh pula benda baik kan? Bukan dia sebut benda tak elok. Dia kata dengar di sini. Siapa yang sebut setelah dia dengar tak kira di mana pun. Takkan dengar tu, takkan dia azan daripada tempat yang tak elok. Kan? Jawab aja. Kita jawab aja. Pasal ada recording, tapi recording tu sebutan dia apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan disebut yang tak elok. Sebutlah. Langkah baiknya kalau kita sebut. Jawab adalah. Kalau bagi saya tak ada salahnya kalau kita jawab, kan? Sebab hadis kata dengar. Di mana kamu dengar apa? Man qala hina yasma'un nida. Dia dengar. Yasma'. Tak kira lah dari mana, kan? Itulah, ikutlah. Mana tidak ada salahnya. Okey, kemudian kita pergi kepada wuduk kita pula. Dan wuduk tu kita ingat ni. Kita ingat ni, mengambil wuduk dengan baik. Bila kita nak pergi ambil wuduk tu, kita ingat kita akan buat sebaik-baiknya wuduk tu. Jangan kalau basuh tangan tu macam tu aja. Tak ada gosok-gosok. Buat sebaik-baiknya. Sebab ni punca untuk Allah terima kita punya semayang nanti adalah daripada wuduk kita. Kalau wuduk sah. Wuduk tak sah, tak sah. Orang baru datang. Oh, pindah. Ada kosong.
Okey. Senanglah. Dekat kan? Okey ya, tengok tentang wudu. Tentang wudu, Nabi ada bersabda, hadis riwayat Muslim juga. Hadis riwayat Muslim. Man tawaddo'a. Tawaddo'a, siapa yang berwudu. Fa ahsanal wudu'a. Siapa yang mengambil wudu dengan baik. Ahsanal wudu'a. Ahsan, dia memperelokkan wudu dia. Siapa yang berwudu dan dia memperelokkan wudunya. Kharajat khotoyahu. Kharajat, makna keluar. Kita belajar bahasa Arab, satu kataan dah kita belajar, kharaja, dakhala. Kita belajar dah tu. Keluar, masuk. Zahaba, pergi. Dekat insyirah ni, orang belajar 3 verb. Dakhala, kharaja, zahaba. Kena ingatlah. Kena ingatlah sebab kita duk main tu je, main tu je. Di sini dia kata apa? Man tawadda'a, siapa yang berwudu. Fa ahsanal wudu'a. Dia ihsankan, dia elokkan wudu dia. Kharajat, keluar. Apa yang keluar? Khotoyahu. Keluar apa dia? Segala dosa dia, kesalahan dia. Keluar. Min jasadihi, daripada badan dia. Keluar daripada badan dia. Kemudian sehingga hatta takhruja min tahti azfarihi, sehingga segala dosa dan kesalahan tu keluar. Takhruja, hatta takhruja. Satu tadi fi'il madhi, past tense. Ini present tense. Kharaja yakhruju. Takhruju, itu present tense. Hatta takhruja, sehingga keluarlah segala kesalahan dia tu daripada bawah jari dia ni, bawah kuku dia ni, min tahti azfari, daripada bawah kuku dia. Nah, sampai begitu sekali. Bukan sekat keluar gitu saja, sampai daripada tempat yang paling kecil sekalipun, mana kesalahan dia akan keluar daripada situ. Tengok ganjaran dia, keluar segala dosa. Keluar. Jadi kita ingat, bila kita pergi tempat wuduk tu, insya-Allah wuduk saya ni, Allah akan keluarkan segala kesalahan saya, dosa saya. Dengan berkat saya ambil wuduk dengan baik, dengan elok. Ambil wuduk dengan baik, dengan ahsanal wudu. Ambil wuduk tu kena niat lah kan. Niat tu kena lah. Di dalam hati kita tu, azam kita tu maknanya kita berharap supaya dengan wuduk kita yang sempurna ini, Allah akan keluarkan segala khataya, segala kesalahan, dosa kita. Okey. Kemudian lepas wuduk pun ada doa juga. Tengok banyak dah kita kutip ni. Tadi orang azan. Kita jawab azan. Kita doa azan. Lepas azan. Jawab azan. Doa lepas azan. Sekarang wuduk, ambil wuduk yang elok, seelok-eloknya, sebaik-baiknya kita buat yang wuduk yang sebaik-baiknya. Kemudian kita nak doa, mana naik saksi, kita nak naik saksi selepas wuduk ni. Hadisnya iaitulah hadis riwayat daripada Tirmizi, lagi kan, hadis sahih, hadis ni daripada Nasa'i, daripada Sunan As-Sittah, daripada sunnah yang 6 ya. Tirmizi, An-Nasa'i. Jadi apa Nabi sabda? Man tawadda'a. Macam tadi juga, man tawadda'a, siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a. Dia elokkan wuduk dia. Kemudian dia doa, dia kata apa? Doa selepas wudu. Doa selepas wudu apa? Allahumma ja'alni minat tawabin tu Ustazah. Ya. Apa kata Kak Fa'an nak dengar? Allahumma ja'alni minat tawabi wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni minal salihin. Itu kau Ustazah? La syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin.
Kan? Kalau anak-anak kita ambil wuduk pun tak sempurna, tidak ihsan, tidak ahsan, doa pun tak. Doa pun tak. Cubalah tengok. Jarang kita tengok orang dekat rest kan, kita tengok orang sembahyang tu ambil wuduk kemudian dia doa. Jarang ni kita tengok. Kalau boleh tengok pun orang yang tua sikit dia buatlah. Kalau orang muda tak harap lah. Tak harap. Kan? Buat benda tu kita tahu. Kita buat. Apa ganjaran yang akan didapati? Apa ganjaran yang boleh dapat? Okey, kita lihat dalam doa tadi kita minta berapa perkara kepada Allah. Ya Allah, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku daripada kalangan orang yang suka bertaubat. Taubat. Kita buat salah, taubat jangan tangguh. Buat salah je, taubat. Apa semayang taubat. Minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Jadi kalau aku daripada hamba-Mu yang bersih, suci, bersih, mutatahhirin, waj'alni min ibadikas salihin. Dan jadikanlah aku daripada hamba-hamba-Mu yang soleh. Kita minta 3 dekat kita selepas ambil wuduk tu, kita minta kepada Allah 3 perkara. Apa ganjarannya? Futihat lahu. Kalau fatahah buka. Kalau futiha dibuka. Verb ni verb apa dia panggil? Orang sebelah sana belajar hari tu. Ingat tak? Dibuka. Membuka dengan dibuka. Lain kan? Makna dia. Membuka, dibuka, lain. Futihat lahu, futiha dibaca dengan futiha. Active and passive. Verb ni passive. Fataha aktif, futiha passive. Dibuka baginya, bagi hamba tadi tu, samaniyatu abwabil jannah, 8 pintu syurga. Maknanya ke-8 pintu syurga tu terbuka untuk orang yang mendoakan. Doa selepas tak nak ke? Sampai tak tentu arah kita nak pergi pintu mana, semua kita boleh masuk. Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Dakhala ayyahuma syaa. Dia boleh masuk mana saja dia nak. Dia boleh masuk mana pintu yang dia nak. Ya Allah. Buat apa kita selama ni duduk percuma saja lepas ambil semayang. Pergi loe saja terus pergi semayang. Tak doa pun. Duduk ni tak doa pun. Doalah. Kita dah tahu, kita belajar daripada kita kecil dulu lagi. Kenapa kita tinggalkan? Tak payah kita nak apa-apa dah, sebab kita dah ada dah dalam kepala kita. Buat benda-benda. Jangan sia-siakan apa yang dah kita tahu. Kita nak kumpul sebanyak-banyaknya. Nak beratkan. Faman saqulat mawazinu. Kita nak hidup aisyatir radiyah. Bila timbangan kita berat, maka Allah akan beri ganjaran kepada kita apa? Kita akan hidup bahagia di sana, di akhirat nanti. Bahwa fi aisyatir radiyah. Kita nak Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Dibuka kepada dia 8 pintu syurga. Dan tadkhulu yadkhulu min ayyiha syaa. Dia boleh masuk daripada pintu mana saja yang dia nak. Ayyaha, pintu mana sahaja, syaa yang dia nak, yang dia kehendaki. Itu wuduk, dan selepas wuduk doa selepas. Perelokkan wuduk dan doa selepas wuduk. Okey, kemudian mengenai salat 5 waktu. Salat kita yang 5 waktu. Hadis yang diriwayatkan daripada Muslim juga.
Hadis yang diriwayatkan daripada Muslim. Ma min ri'in, Nabi kata, ma min ri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratun lima qablaha minaz dzunub. Ma lam yu'ti kabiratan wa zalika ad-dahra kullah. Ini sembahyang 5 waktu pula. Tadi dah apa dia? Tadi azan. Ingat ya? Azan. Bayangkan apa dia yang nak kena buat masa azan. Nak jawab azan, nak doa azan. Okey, lepas tu wudu. Wudu. Maknanya nak elokkan wudu. Kemudian nak doa selepas wudu. Sekarang sembahyang. Masuk kita sembahyang. Sembahyang 5 waktu dia. Tiada seorang muslim, ma min ri'in muslimin, tiada seorang muslim pun yang tahduruhu salatun, yang apabila masuk waktu salat fardu, tahduruhu salatun maktubatun, seorang muslim, tiada seorang muslim pun yang apabila masuk waktu salat fardu, lalu dia buat apa? Lalu dia menyempurnakan wudu. Dan tadilah kena sempurnakan wudu. Mana sempurna wudu tu? Kena betul-betul buatlah. Basuh tangan macam mana? Muka macam mana? Daripada mana sampai mana? Kemudian sapu kepala. Basuh kaki macam mana? Semua sempurnakan. Apabila dia buat begitu ya, tiada seorang muslim pun yang apabila masuk waktu solat fardu, lalu dia menyempurnakan wudu, betul, dia buat apa lagi? Khusyuk dan rukuknya, sempurnakan khusyuk dia, rukuk dia, kecuali semua itu kita buat dengan sempurna ni ya, khusyuk dan rukuknya, jangan rukuk macam malam-malam. Boleh buat elok-elok, buat separuh, macam nak tak nak aja, kan? Ada orang tengok rukuk dia tak sempurna lah, dia boleh buat, kan? Dia boleh buat. Itu maknanya disebutkan ada orang curi dalam sembahyang. Mana ada curi dalam sembahyang tu apa? Mencuri dalam sembahyang tu, dia buat tak sempurna. Rukuk dia, sujud dia, apa dia tak buat tak sempurna. Kecuali semua itu kalau dia buat untuk sempurna, kemudian dia khusyuk, rukuk, sujudnya, kecuali semua itu menjadi penghapus dosa-dosa sebelum itu. Penghapus dosa sebelum itu. Hapus dosa sebelum. Hapus dosa sebelum. Kanat kaffaratun lima qablaha minaz dzunub. Kita nak cari makna sesuatu yang boleh menghapuskan dosa kita yang sebelum ni, yang telah lalu. Inilah ni apabila kita melakukan sembahyang fardu, makna sempurna wudunya, sempurna rukuk sujudnya, maka itu adalah menjadi penghapus, kafarah. Kafarah itu mana penghapus dosa-dosa, kafaratun lima qablaha minaz dzunub. Menjadi kafarah kepada dosa-dosa yang telah lalu. Tapi syarat sebelum ni ada buat dosa besar. Pada dosa besar. Dosa besar kan ada, kita kata as-sab'ul mubiqat, ada 7 dosa besar. Dosa apa? Dosa syirik, dosa zina, dosa apa lagi? Dosa apa lagi benda? Mencuri, kan? Dosa besar tu. Jangan sedati. Dengan sedati, dosa besar tak masuk sini. Malam yu'ti kabiratan. Tak masuk dosa besar. Dosa besar kecil boleh buat. Ni kita dosa besar pun buat. Dosa kecil pun belum. Tapi malas lagi nak buat ni. Macam mana ni? Ya Rabbi ya Karim. Dosa besar tu kenalah minta ampun kepada Allah. Taubat.
Wazalika dahratul. Perkara ini wujud sepanjang tahun. Mana? Sepanjang tahun. Mana? Kalau kita buat dosa-dosa sebelum ni, dosa kecil-kecil, okey. Allah akan hapuskan. Dosa besar, no, tak boleh. Ya? Ngumpat. Kalau banyak-banyak jadi dosa besar lah. Sekali saja tak apa kot. Kalau dah banyak-banyak kali ni, boleh lah. Boleh kan jamin sekali dua? Tak jamin lah kalau kita ni. Sebab orang perempuan ni Rasulullah dah cakap dah yang yang memburukkan keadaan kita ialah lidah kita. Kita lah orang perempuan ni. Ya, mata pun sama. Okey, itu mengenai sembahyang 5 waktu ya, sembahyang 5 waktu. Ganjarannya ialah boleh menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Dosa kecil lah, tak masuk dosa besar. Okey. Solat subuh dan solat asar. Kita mesti sembahyang. Tapi ada orang tak sembahyang. Sebab apa? Dia leka tidur. Sejuk ke ataupun apalah alasan dia. Ngantuk sangat ke, berjaga. Tengok apa? Kalau apa ni tengok bola kan, kalau lelaki lah. Orang perempuan pun ada kan. Pandai tengok bola, ada kan. Duduk kayu rendah juga dia pun duduk weh sama yang peminat kan. Dia pun tak bangkit subuh. Jadi dia sebut sini solat subuh dan solat asar. Sebab mungkin masa ni masa yang berat lah. Man sallal bardain, ya Allah, Nabi yang sebut ni, ni hadis Nabi. Man sallal bardain dakhalal jannah. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, dua sekali. Sangat sahih lah hadis ni. Riwayat Bukhari, Muslim. Man shalla, siapa yang sembahyang, siapa yang melaksanakan, siapa yang sembahyang al-bardain, dua solat yang sejuk. Bardun makna sejuk. Bardain makna dia anggapkan sebagai sejuk dua solat ni. Kenapa sejuk? Subuh mungkinlah sejuk. Kalau asar pun dah mula sejuk kan, dah mula matahari dah ni dah. Siapa yang semalam man shallal bardain, kalau dia buat teka-teki kita, bardain apa dia bardain? Dua sejuk mana? Sembahyang subuh dan sembahyang asar. Dakhalal jannah, masuk syurga. Man shallal bardain dakhalal jannah. Okay. Maknanya kita kenalah ada adab dia kan. Maknanya kalau kita sembahyang las-las matahari nak loop dah, matahari nak jatuh dah. Matahari nak jatuh dah baru tergocor-gocor. Tu bolehlah. Maknanya ada adab dia. Mungkin sebelum 10 minit lagi nak masuk waktu kita dah siap sedia ni dengan wuduk kita yang cantik tadi ni. Dengan wuduk kita yang cantik. Dah siap sedia. Masuk saja waktu, kita sembahyang qabliyah ke. Yang tunggu saja sembahyanglah qabliyah. Okey. Itu sembahyang subuh dan solat asar. Solat jamaah bersama imam. Solat jamaah bersama imam. Solatul jama'ati tafdulu solatal fadhi. Hadis Nabi. Bisab'in wa 20 darajah. Salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bisab'in wa 20 darajah. Salat jamaah lebih afdal daripada salat sendirian. Sebanyak berapa? Dapat berapa? 27 kali 27 darajat. Bisab'in wa 20. Tengok dalam kita punya bilangan tu. Sab'in wa 20, apa makna sab'in wa 20? 27 darajatan darajat. Okey. Itu pula juga kita perlu kejarkan ya. Di insyirah ni alhamdulillah lah setiap waktu jemaah kan. Kita patut ingatkan diri kita nak pergi sembahyang jemaah. Ingatkan diri kita nak berada di dalam salat berjemaah. Okey.
Kita pergi pula kepada solat di saf pertama. Solat di saf pertama. Hadis ini diriwayatkan daripada Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis sahih Ibnu Majah. Apa dia? Rasulullah bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lis-saffil muqaddam salasan wa lis-sani marratan. Semuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pengampunan untuk saf pertama sebanyak 3 kali dan hanya sekali untuk saf kedua. Dapat jugalah saf kedua, dapat juga sekali. Rasulullah tolong minta ampun, yastaghfir, minta ampun kepada saf pertama, saf pertama banyak 3 kali dan hanya sekali untuk saf kedua. Jadi kita kalau boleh dapatkanlah kita berada di dalam saf yang pertama ya. Lagi diriwayatkan daripada Ibnu Majah juga. Hadis ini hadis hasan sahih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil awwal. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat. Allah salawat macam mana? Allah salawat adalah Allah mengampuni, Allah merahmati kepada orang yang berada di dalam saf yang pertama. Malaikat juga bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Allah dan malaikatnya bersalawat. Malaikat bersalawat macam mana? Malaikat tolong minta ampun lah kat kita. Kalau Allah bersalawat, Allah beri rahmat kepada kita kan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil awwal. Betul? Kalau dulu safnya jarang-jarang. Sekarang boleh dah rapat-rapat. Tu pun ada orang yang ragu-ragu lagi nak duduk rapat. Duduk lagi renggang-renggang lagi. Kita nak dapat, ni sangat mudah nak dapat pahala ya. Sangat mudah. Pergi dapat. Jadi kalau kita dengar imam sebut istawu sufufakum. Betulkan saf kamu. Wasaddul khalal ditambah lagi. Kalau imam kan dia bangun dia nak jadi imam tu, dia kata kalau muazzin tu dia kata saf, begitu je saf. Kita tahulah nak mula ada sembahyang. Bila imam dah pergi ke depan dia kata sawu sufufakum. Mana betulkan saf kamu. Tengoklah kiri kanan saf. Kemudian ada ditambah lagi wasaddul khalal. Saddul khalal. Apa khalal? Mana khalal yang apa ni? Ada renggang-renggang tu. Tutup renggang-renggang tu dia kata. Wasaddul khalal. Tapi ada orang kadang-kadang dia tamak. Dia tak mau bagi pahala kat kawan dia. Dia duk terah dengan dia punya sejadah dia tu lah. Conquer sejadah dia yang cantik, yang besar tu. Sejadah ni mai daripada mana ni? Mai daripada Turki ni sejadah ni berkilat-kilat belik-belik. Jangan macam tu. Kita nak juga mendapat sama-sama pahala, sama-sama kita dapat rahmat daripada Allah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alas saffil awwal. Nak dapat juga mana rahmat daripada Allah, nak dapat juga memohon keampunan daripada malaikat kepada kita. Jadi kita rebutlah untuk mendapat saf pertama. Kalau nak dapat saf pertama, pergilah awal-awal. Kalau nak dapat juga saf pertama, mai akhir, tunggu, tengok ada renggang kan, tunggu. Minta masuk sikit boleh. Jangan. Kita peluang. Jangan kita duduk pemurah juga. Panggil juga. Macam kata Ustazah, lambat mai. Ustazah mai, tak apa, kamu duduklah. Hak kamu duduklah. Kalau kata memang ada renggang semua-semua, tak apalah. Kita pergi kan? Boleh duduklah ujung-ujung sikit.
Jangan duduk tengah-tengah. Okey ya. Itu maknanya amalan yang ringan-ringan yang kita boleh dapat nilai tambah kepada amalan kita, memberatkan timbangan amalan kita. Itu dari segi soft. Itu yang kita sangat tahu, itulah sembahyang ya, sembahyang sunat. Sunat di rumah ya, sembahyang sunat di rumah. Boleh sembahyang sunat di rumah. Tapi afdal dia kata in afdalas salat salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sesungguhnya sebaik-baik solat ialah solat seorang itu di rumahnya kecuali solat fardu. Solat fardu kenalah kalau orang lelaki lah, dia kena pergi masjid lah. Ataupun dikatakan orang lelaki ni kalau dengar azan, dia wajiblah pergi masjid. Itulah anak-anak kita tak boleh dengar tu. Dia dengar azan tapi dia tak pergi masjid. Kita kena beritahu kepada kamu berdosa tak pergi masjid. Ingat tak Rasulullah sampai hampir-hampir nak pergi suruh orang bakar rumah orang yang tak pergi masjid. Orang lelaki lah. Kan? Okey. Sembahyang sunat fajar. Mana sunat subuh lah. Khairum minad dunya wa ma fiha. Itu memang kita buatlah. Memang kita sayanglah kalau kita tak dapat buat tu. Sehingga kan sembahyang sunat yang ni penting-penting macam ni, solat sunat subuh tu 2 rakaat tu datang khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalam dunia ni. Lebih baik, lebih baik. Jadi kalau boleh kalau kita tak sempat buat sampai dibolehkan kita qada selepas tu boleh. Tu sembahyang sunat. Begitulah juga solat isyraq. Solat isyraq man shallal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams summa shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjah wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tammatin. Siapa yang salat fajar, salat subuh bersama jamaah, ingatan kepada orang lelaki lah kot terutamanya, siapa yang salat fajar bersama jamaah kemudian dia duduk berzikir mengingati Allah sehingga terbit matahari, duduk lagi di masjid, kemudian dia salat 2 rakaat, dia akan mendapat ibarat pahala haji dan umrah sempurna sampai 3 kali Rasulullah sebut tu. Ini hadis riwayat Tirmizi. Hadis sahih lah ni. Ya. Nak ingat tu, kita ingatkan kepada orang sebelah kita ke, kepada anak-anak kita supaya kalau boleh ambil peluang ni. Kamu tak boleh pergi haji lagi, duit tak ada lagi. Kalau nak dapat pahala sama tu, buatlah ni amalan ini. Terus sembahyang sunat isyraq. Di masjid lah ni. Okey, solat duha begitu juga ya, solat duha. Solat duha. Ini pun satu. Kita jangan abaikan. Kalau boleh kita buat walaupun dapat 2 rakaat. 2 rakaat kurang-kurangnya. Solat duha. Yusbihu ala kulli sulama. Ini hadis Muslim. Hadis sahih belakang. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Fa kullu tasbihatin sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Wa yujzi'u min zalika rak'atani yarka'uhuma min adh-dhuhr. Setiap pagi diwajibkan seseorang itu bersedekah bagi tiap anggota badannya. Sulama tu makna tiap anggota badan ni. Anggota badan kita ni. Anggota badan kita ni kan dia ada seni-seni tadi katakan dalam jumlahnya. Potongan anggota badan kita jumlah dia ada 360. Kalau senang kita nak ingat.
Kalau setahun 360, anggota badan kita pun 360. Berhala yang ada di Kaabah tu, semasa zaman apa? Zaman jahiliah tu ada 360 apa ni, buah berhala juga. Senang nak ingat. Nak ingat ni. Jadi maknanya kita punya ni, kalau orang belajar anatomi dia tahu lah kan. Perubatan dia tahu lah berapa. Balik tanya, tengok anak hampir 360 potongan. Itu makna dia, sulama. Jadi, dia kata setiap pagi diwajibkan seorang itu bersedekah bagi pihak setiap anggota badannya. Jadi, ketahuilah bahawa bertasbih, satu tasbih ya. Kullu tasbihatin sadaqah. Setiap satu tasbih, subhanallah tu adalah satu sedekah. Setiap tahmid satu kali kita alhamdulillah tu adalah sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah tu sekali adalah sedekah. Setiap takbir Allahu akbar tu adalah sedekah. Memerintah kepada kebaikan, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang daripada keburukan adalah sedekah. Semua yang tersebut sedekah tu semua ini dapat dirangkumi dengan 2 rakaat yang dilaksanakan pada waktu duha. Nah, kalau kita buat waktu duha dah merangkumi dah seolah-olahnya kita dah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita dah suruh dah orang buat baik, kita dah tegah orang buat tak elok. Itu makna semayang 2 rakaat tu. Duha tu merangkumi. Bukan sikit pahala yang kita dah dapat buat kan. Sebab baik waktu duha adalah apabila kepanasan agak terik. Kepanasan agak terik berdasarkan kepada hadis Nabi juga. Salatul awwabin hina tarmudul fisal. Salat orang-orang yang sering bertaubat itu ialah apabila anak unta bangun dari tempatnya, bangun dari tempatnya kerana kepanasan matahari. Nah, kalau kita ni mungkin pukul berapa? Dah rasa panas. Pukul 9, 10 ke kan? 10 lebih ke dah. Dah masuk je waktu duha, tapi afdalnya, yang lebih baik ya. Okey. Ini juga satu perkara yang patut kita tahu juga. Solat 2 rakaat selepas buat dosa. Dosa kecil lah. Dosa kecil lah, dosa besar. Mana solat 2 rakaat selepas buat dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Abu Daud kan, kita ada sunan sittah tu. Bukhari, Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah. Ini Abu Daud. Salah seorang daripada sunan sittah ini. Ma min abdin yuznibu zamban fayuhsinu tuhura summa yaqumu fayusalli rak'atain yastaghfirullah illa ghafarallahu. Tidak seorang hamba pun yang membuat dosa. Ma min abdin yuznibu zamban. Tidak seorang hamba pun yang membuat dosa. Kemudian dia yuhsinul tuhura fayuhsinu tuhura. Kemudian dia bersuci dengan baik. Mana dia ambil inilah. Mana dia bersuci, kemudian dia ambil sembahyang, dia berwuduk dengan baik. Dan summa yaqumu, kemudian dia bangun. Yusalli fayusalli, dia salat 2 rakaatain. Summa, kemudian dia buat apa? Minta ampun daripada Allah. Summa yusalli rakaatain, fayusalli rakaatain. Lepas dia sembahyang 2 rakaat tu dia buat apa? Summa yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar, minta ampun kepada Allah, maka tidak lain illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah akan mengampunkan untuknya. Kan? Kita sedar bahawa kita ni buat dosa. Kita sedar bahawa itu dosa yang kita buat. Cepat-cepat. Saja-saja buat. Lagi saja-saja.
lagi baik. Bukan kata sekali saja kita buat. Patutnya kita selalu kena buat sebab kita ni banyak sekali buat salah. Kadang-kadang kita mengaku kepada Allah, aku buat salah ni sama ada mungkin aku sedar, aku tidak sedar, aku minta lah ampun kepada kau. Jadi maknanya kadang kita sedar atau tidak sedar, kita minta ampun kepada Allah. Semayang taubat lah. Okey. Habis dah ke? Tak masuk lagi ya. Kemudian ada lagi maknanya tentang ini tentang semayang-semayang. Mungkin akan datang akan masuk lagi semayang ni ada sikit lagi. Semayang masjid, puasa, puasa. Tentang semayang. Semayang malam. Semayang malam. Saya percaya benda-benda mesti semua ni buat semayang malam kan. Dah tak benda. Betul. Bangun semayang malam. Bolehlah buat. Macam mana nak pergi sedar? Suruhlah nak kunci jam. Kawan kunci jam, kawan gerak ke? Kawan-kawan. Moga-moga dapatlah benda ya. Amin. Kata tengah cari-cari. Ada benda ya lawak-lawak kan. Kita lawak-lawak aja ni. Kita gurau-gurau aja ni. Pergi hilang mengantuk. Jadi solat malam ini juga hadis riwayat Muslim. Wa afdalus salati ba'dal fariidati salatul lail. Sebaik-baik solat selepas solat fardu ialah solat malam. Afdalus salah ba'dal fariidati salatul lail. Insya-Allah kita berusaha ya. Kita masing-masing memang telah berusaha dan sedang berusaha untuk mendapat mendapat sebaik-baiknya solat malamnya, solat malam. Bangun beribadah pada malam Lailatul Qadar. Kita dah buat dulu kan, Lailatul Qadar khairum min alf syahr. Ada kelebihan-kelebihannya. Selain daripada itu ialah sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah. Man syahidal jenazah. Siapa yang menghadiri jenazah. Kemudian hatta yusalliya. Sampai dia tunggu sampai sembahyang. Dia mendapat pahala seberat 1 qirat. Kita pun tak tahu berapa ni timbangan 1 qirat ni. 1 qirat, 1 karat, 1 qirat. Sesiapa yang menghadiri jenazah sehingga selesai dikebumikan, dia mendapat pahala seberat 2 qirat. Kalau takat sampai semayang aja, dia dapat 1 qirat. Kalau sampai ke bumi, dia tunggu, dia dapat 2 qirat. Ditanya apa maksud pahala seberat 2 qirat itu? Jawab baginda, seperti 2 gunung yang amat besar. Dia pahala besarnya. Jadi di samping kita mengejarkan pahala tu, kita kena ingat jugalah sebagai kita siapa lah, siapa yang mati, keluarga kita pun kalau buat separuh je setakat semayang saja, kalau tunggu sampai bawa pergi kubur apa semua, jadi dia dapat pahala sebesar 2 gunung. Sebesar 2 gunung yang amat besar.
Kalau kita dapat pergi ke Masjidil Haram, kan macam sekarang orang pergi buat haji ni, perbanyakkan solat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabi. Sebab apa? Kita akan dapat salatun fi masjidi, semayang di masjidku. Ini masjid di Madinah tu, afdal min alfi salatin fi ma siwahu illa al-Masjidil Haram. Wa salatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu. Satu salat di masjidku, kata Nabi, di masjid Madinah, lebih afdal daripada 1000 salat di masjid lain. Kecuali Masjidil Haram. Satu salat di Masjidil Haram pula lebih afdal daripada 100,000 salat di masjid lain. Jadi, di mana banyak pahala lagi ni? Di mana? Masjidil Haram kan? Lebih. Masjidil Haram. Masjidil Madinah pun dapat pahala. Solat di Masjidil Quba pula, kalau kita pergi meluat Quba ke, kita sembahyang. As-salatu fi Masjidil Quba ka'umrah. Solat di Masjid Quba pahalanya seperti satu umrah. Besarnya. Quba, sebab Quba tu masjid pertama yang Rasulullah bina apabila dia sampai di Madinah kan. Apa dia? Ubah dia. Ya. As-salatu fi Masjid Quba. Itu Masjid Quba. Man tatahhara fi baitihi summa ata Masjid Quba wa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Kalau siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi ke Masjid Quba, lalu salat di sana, dia mendapat ibarat pahala umrah. Semalam kata dia umrah. Okey. Okey. Itulah sebab saya rasa saya maknanya rasa berat untuk bagi tahu benda ni. Berat bukan apa, berat nak bagi tahulah benda ni supaya benda ni menjadi amalan kita, sebab dia ringan. Takkan kita tak boleh buat, bukan benda berat. Dan ini kita selalu kita lalui benda ni. Maknanya azan. Lepas itu semayang, wudu, lepas itu semayang. Sampai dekat tu 3 tajuk ni hari ni ya. Mengenai azan, wudu dan semayang. InsyaAllah kalau ada masa saya akan sambung lagi tentang apa ni, perkara yang ringan yang kita boleh buat, yang berkaitan dengan masjid, berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan apa, infak, kita sedekah, kita banyak lagi lah berkenaan dengan apa ni, jihad kan, dan berkenaan dengan akhlak. Yalah. Baiklah tu, benda yang elok lah tu. Boleh. Kenapa tak boleh? Takkan kita nak buang, takkan nak pergi bakar. Daripada ada saya tengok masjid mana tu? Ada di masjid di sini. Dia kan. Dia striker elok-elok, bersih elok ni. Kemudian dia gantung. Jangan tak gantung, jangan tak gitu je gantung. Ada aja orang ambil. Ada aja orang ambil. Buatlah macam mana pun kan. Yalah. Beri manfaat kepada dia. Okey. Oh Datuk. Ya. Ada Datuk nak tambah. Macam ni. Ustazah, balik kepada wuduk tadi Ustazah. Wuduk tadi.
nak sempurna Wuduk, wuduk, dalam masa berwuduk tu lah dulu Nanti nak saya tak kuat lah. dengar ke? Dengar ke? Dengar ke? Mic kot. Tak berapa Kuat sikit Datuk. Dengar, Kuat sikit. tapi- Kurang dengar sini. Dengar dah? Mic Datuk. Ya ke? Allah Akbar. Ya ke? Apa clear? Sekejap, saya pakai ni jap. Mau pakai ni kot. No, dengar ke? Dengar. Kuat. Dengar ke? Kurang kuat. Okey. Dengar sikit lah. Ya. Oi, Mengenai apa? dulu kan kita aku tak wuduk. Allah. Dulu kan kita selalu kalau lah nak sempurna wuduk kan masa apa tu mungkin yang lain kena tutup kot. Yang lain tutup. Belah. Right Boleh dulu. kan? Yang lain tutup mic. Okey. Dengar Ustazah? Ya. Okey. Okey. Bila kan kita dulu kita pernah diajar lah, kalau boleh kita tengokkan balik, bila kita basuh tangan, apa kita nak niat, bila kita basuh kepala, apa kita nak kata, basuh muka, apa sebaik-baik yang kita niatkan dalam hati lah Ustazah. Kalau boleh buat penjelasan balik tentang tu, ingatkan balik lah semula. Kita belajar dulu lah, masa dulu. Bila kita basuh tangan kan, kita kata, bila kita basuh muka, kita minta supaya dapat syafaat daripada Rasulullah dengan cahaya keimanan. Bila kita basuh tangan, supaya kita terima amalan kita dengan tangan kanan. Jadi benda-benda betul eloknya kita untuk sempurnakan wuduk, kita niatkan dalam hati benda-benda tu Ustazah. Bila kita basuh kepala, maknanya Allahumma faqihna fiddin. Benda-benda macam tu kita baca balik. Basuh telinga, apa sebaik-baiknya lah Ustazah. Kalau boleh bilangkan benda tu masa wuduk tu. Yalah, itu doa-doa lah. Macam maknanya doa lah. Doa dengan perbuatan kita tu disertai dengan doa lah. Doa. Saya pun tak berapa saya ingat makna dalam bahasa Melayu je lah. Dalam bahasa Melayu lah. Muka tu supaya muka kita ni bersih, suci, berseri-seri ketika menemui Allah kan. Tangan kanan supaya kita punya ni amalan kita dapat terima daripada tangan kanan dan hindarkan daripada menerima buku amalan daripada sebelah kiri. Begitulah juga kalau kepala, ingat apa? Katanya doa Allah faqihna fiddin. Yang tu. Itu rasa pernah tak ada cakap gitu. Saya pun tak sure yang tu. Daripada kepanasan, daripada rasa. Apa yang kita nak minta kan? Kepala tu bukan mengingati Allah. Nak apa ni? Ahsanal wudu tu maknanya kita punya cara kita membasuh muka tu supaya rata tu. Doa tu sangat tidaklah ahsanul wudu tu maknanya kita kerja buat kita nak meratakan air di muka tu supaya kena daripada tempat tumbuh rambut sampai bawah ni, daripada anak telinga syahmatul uzun ila syahmatul uzunil ukhra. Makna situ kita kena kenalkan. Ini yang banyak terdapat pada anak-anak kita, anak cucu kita yang belajar di sekolah pun. Kalau kita periksa suruh dia masuk, gagal dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat. Memang. Cuba buat anak cucu yang dah universiti tu, cuba minta dia orang tunjukkan. Gagal. Percayalah cakap saya, gagal. Dia tak boleh tunjuk yang baik, yang seelok-eloknya, yang kata ahsanal wudu tu maknanya dimulakan dengan bismillah, kita komo, sekali masuk air ke dalam hidung, bawa basuh muka kan. Mana? Basuh muka tu bukan cakap basuh betul dah. Mana kena tengok had dia mana muka kita tu.
Kena ke tak kena air kan. Guna tangan lagi. Baik-baiknya kita gosok. Baik-baiknya. Kalau kita buat, mana kita ni, mana kita gosok-gosok supaya kalau buat macam tu je, pasti kau boleh kena air semua tu. Mungkin ada kadang-kadang dia air tu pergi ikut lain, dia tak kena pada anggota. Kita kena gosok, pastikan dengan gosok tu baru. Kalau dengan gosok tu baru pasti kata air tu sampai, wajib tu kita buat. Macam celah-celah jari kita kaki. Ada orang kaki yang rapat, dan jari kaki dah rapat. Kalau dia basuh macam tu je, bila masuk ke air celah-celah ni, tak boleh. Maka wajib tu, dia kena, bagi kena celah-celah. Mesti bagi kena. Itu yang kata ahsanal wuduk tu. Mana wuduk yang elok, yang elok-eloknya macam tu. Bagi kena semua anggota. Ini Ustazah pasal rambut lah Ustazah. Kalau orang perempuan rambut ni sebenarnya satu kepala ke banyak pendapat pula. Kata depan saja, macam mana Ustazah? Rambut. Dia kata sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Kurang-kurang. Mazhab Syafi'i lah. Syafi'i. Mazhab lain dia kena gitu kan. Daripada belakang ke depan ke belakang. Tapi mazhab Syafi'i kurang-kurangnya 3 helai rambut. Kita masuk depan sikit lah. Kita ni orang perempuan kan. Kalau nak kena basah habis semua. Sekali je lah tak? Sekali ke 3 kali? Sekali je lah rambut tu. Sekali. 3 lah untuk dapat yang baik, yang afdal. Terselis. Kita buat 3 kali. Kemudian tu yang kita pasti hati-hati ketika basuh muka, ketika basuh tangan. Tangan ni pun mesti lebihkan. Jangan elok-elok aja dekat siku ni. Ada orang yang buat tak sampai siku pun. Sangat kesian lah kalau kita tengok dekat tempat ambil wuduk, contohnya lah dekat rest tu. Cepat-cepat je ambil. Tak gosok-gosok kan. Tak boleh sampai lebih ni. Itulah yang disebutkan ada sebut dalam hadis. Rasulullah akan kenal umat dia daripada cahaya yang keluar daripada. Mana daripada orang yang ambil wuduk yang sempurna, ghurram muhajjalin. Dia nampak bercahaya. Itu umat dia yang betul-betul ambil wuduk yang betul. Cahaya itulah yang akan menolong dia ketika di sirat kan. Kan kita minta kepada Allah bagi kepada kita cahaya kan. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Kita minta kepada Allah. Semasa kita jalan pergi masjid, kita baca doa tu. Nur itulah yang akan menolong kita di sirat nanti. Okey. Terima kasih Ustazah. Baca. Doa. Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada soalan daripada Datin. Apa ni? Bacaan tu dalam wuduk tu, kalau tangan kita baca Sekejap, saya tengah cakap dengan Ustazah. Tak dengar. ya. Ustazah, hold sekejap. Datin Azian ada persoalan kejap. Okey, lepasnya Ustazah ya. Datin cakap lah ni. Dia tengah cakap tu, kita tak dengar. Saya tak berani lah nak ni. Sebab kalau saya baca dalam kitab, dia kata mimman bitis sya'ari. Mana mambit tu makna tempat tumbuh rambut. Bukan rambut-rambut tu, tempat tumbuh rambut. Mimman bitis sya'ari. Mambit tempat tumbuh. Habis tu ni buat apa tak ni? Tak cukup semua sekali. Tang ni saja. Dalam kitab kata mambitis sya'ari.
Maknanya had dia daripada tempat tumbuh. Tempat tumbuh di mana? Tempat tumbuh. Tempat tumbuh lah. Kulit Akar dia tu dekat kepala. tempat duduk akar Kulit rambut kepala tu. tu. Kulit kepala. Ha. Bukan dia kata sya'ri tu, bukan dia kata rambut. Mambit. Tempat tumbuh. Kulit kepala lah maksudnya. Yalah. Ni Datin kata tu lah. Datin kata mana ada pakat potong lah habis ni. Anak murid ni pakat potong habis lah. Rambut-rambut yang terlepas-terlepas tu. Tak, Ya, ya. Ustazah. Okey. Okey, Ustazah Cik Jah nak tambah tadi? Tadi Ustazah Cik Jah nak cakap apa tahu? Fat. Ya, Ustazah Ustazah Cik Jah tak buka suara. Ustazah Saya Cik tak Jah. dengar lah, saya tak dengar. Tak apa, Ustazah Cik Jah. Okay. Ha. Buka suara dah. Ni yang bacaan dalam masa kita mengambil wuduk tu. Kalau kita basuh tangan kanan, tangan tangan dua ni kita boleh baca Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minas syu'mi. Kalau boleh kan. Kalau boleh untuk manfaat ramai, kalau boleh kita tulislah. Tulis kan? Kita bagi kepada kawan-kawan. Bagi kepada kita semua supaya kita dapat manfaat. Okey. Memanglah ada bacaan-bacaan khusus bagi setiap anggota tu kan. Boleh tak buat macam tu? Kalau kita nak cakap sini pun nanti apa ni? Lewat pula masa kan. Kita boleh. Ustazah ambil gambar pun tak apa. Ustazah Cik Jah ambil satu. gambar, masuk dalam grup. Kalau ada tangan kiri macam mana, tangan kanan macam mana, muka macam mana, kaki macam mana. Kita Pembacaan dia kan. banyak kira. Allahumma Ustazah inni. boleh. Ustazah boleh bagikan kat kita, bagi dekat admin ke? Boleh. Fat, boleh. Bagi kat Boleh kita masuk dalam grup. Boleh. Boleh. Ingat cakap Melayu ke apa? Cakap Melayu je pun. Harap tak ni. Okey. Yalah. Assalamualaikum. Salam. Kalau kita tengok dari sudut fiqah semua, wuduk pun penting. Tapi dari sudut kesihatan, saya dapat satu info juga. Pentingnya wuduk dari sudut kesihatan. Apabila anggota wuduk semua tu ada fungsi-fungsi kesihatan dia. Lepas ni saya hantar dah. Saya akan ambil gambar, saya hantar. Cuma kita kan air wuduk tu dapat menyejukkan hujung-hujung saraf jari-jari kaki dan tangan. Boleh menenangkan fikiran. Lepas tu dalam setiap anggota wuduk tu ada poin-poin acupuncture. Contohnya titik acupuncture iaitu syariat dalam berwuduk tu dia kaitkan dengan kesihatan kan. Di kawasan muka saja mempunyai 84 poin acupuncture. Bahagian kepala yang tempat wuduk tu 64 poin, telinga 125 poin, kaki 125 poin, membuatkan jumlah kesemua berjumlah 493 poin titik penerima rangsangan pada anggota wuduk. So kalau kita kali dengan 5 dah berapa banyak dah. Jadi secara tak langsung buat acupuncture pun, berwuduk pun dah boleh dapat rangsangan daripada titik-titik acupuncture. Begitu. Okay, nanti Faizah boleh share dalam grup Faizah doa dia. InsyaAllah doa dan info dia lah. Manfaat dia dari segi kesihatan lah. Manfaat dari segi kesihatan lah. Kau dengar lah nanti. Oh, tulislah nanti Faizah. Tak dengar. Tak apa, tak Ustazah tak dengar. Tak Ada apa. lagi? Okeylah Fat, dah tak dengar. Ada lagi yang nak di-share kan? Buat luas. Tak ada. Fat, ada lagi kan?
Saya tak berapa dengar di sini. Tak apa Ustazah, kita share dalam grup Ustazah. Kita share dalam grup WhatsApp nanti. Okey. Buang. 11.30 dah kan? Baca doa Fat. Dah. Doa. Doa Ustazah, doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستودعك يا الله ما علمتنا فاردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين. اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم حي يا قيوم ولك الحمد أنت القيوم السماوات والأرض وما فيهن وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم أنت العالم بسر أثرنا فأصلح لها وأنت العالم بعيوبنا فاسترها وأنت العالم بحوائجنا فاقضها. Allahumma ya Allah. Wahai Zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Ya Hayyu ya Qayyum. Segala puji milikmu. Engkaulah yang maha menegakkan. Engkaulah yang menguruskan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Hanya kepadamu kami mengadu dan memohon pertolongan. Hanya kepadamu kami mengadu dan memohon pertolongan ya Allah. Hanya kepadamu kami mengadu dan memohon pertolongan. Ya Hayyu ya Qayyum. Tiada daya dan kekuatan kecuali bersama Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Allah, masukkanlah ke dalam hati kami harapan kepadamu dan putuskanlah harapan kami bergantung kepada selain daripadamu agar kami tidak mengharap kecuali hanya kepadamu. Ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri. Ya Hayyu ya Qayyum. Engkaulah yang maha mengetahui rahsia kami. Maka peliharalah ia ya Allah. Engkaulah yang maha mengetahui segala aib kami. Maka tutupilah ia ya Allah. Engkaulah yang maha mengetahui segala keperluan kami. Maka penuhilah ia ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha mengetahui segala aib kami. Maka tutupilah ia. Engkaulah yang maha mengetahui segala keperluan kami. Maka penuhilah ia. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Engkaulah yang maha mengetahui segala rahsia kami. Maka peliharalah ia. Engkaulah yang maha mengetahui segala aib kami. Maka tutupilah ia. Engkaulah yang maha mengetahui segala keperluan kami. Maka penuhilah ia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Terima kasih.